الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Empat, menunaikan zakat, dan 5, menunaikan haji jika mampu. Ini yang dikatakan dalam kitab dulu ni. Okey. Apa yang kita faham tu? Ini hukum dia wajib usuli bagi orang apa? Jawab ni. Orang Islam. Orang apa? Bukan Islam. orang apa? Bukan. Orang Yang apa? baru nak masuk Islam. Ni. Sunat pada yang lahir Islam. Ni kena faham betul ni. Tetapi mempelajari memahami makna dan meyakini adalah wajib suri. Kalau tak faham apa saya tulis ni, mohon bagi tahu. Jangan berdiam tau. Saya tak tahu tak faham tak faham. Kalau rasa apa ni, apa maksud ni, beritahu. Kita akan terang. Okey, tu. Ni. Yang 4 ni. Ni nama dia apa? Hukum dia kat mana ni? Ni apa? Wajib Qur'i. Wajib Qur'i. Ni wajib Qur'i. Ni. Meyakini akan wajibnya adalah wajib Qur'i.
melaksanakan adalah wajib ni. Meyakini akan wajibnya adalah wajib usuli. Apa beza ni kalau kita nak cakap ni? Apa beza ni? Sebut tak erti. Apa beza? Apa beza ni? Melakukan buat perjalanan. Apa beza? Boleh terang. Apa beza ni? Sebut ni. Cepat. Apa beza? Usuli kalau tak dilaksanakan disiksa di neraka selama-lamanya. Huruf ni? Jika tidak dilaksanakan, jawapan ni gini je. Kekal dalam neraka. Ini jika tidak dilaksanakan akan disiksa mengikut dosa tersebut. Tetapi tiada kekal ia dalam neraka jika tiada murtad ia atau tiada menafikan akan wajibnya. Okey. Ni faham tak apa yang saya cakap ni? Ni. Ustaz, tak faham yang part yang atas tadi. Meyakini akan wajibnya adalah wajib usuli. Anda melaksanakan adalah wajib fur'i tu. Tak faham apa maksud dia. Meyakini akan wajibnya. Yakin puasa Ramadan itu wajib. Kau dia kata tak yakin lah. Tak adalah dia kata mana wajib puasa Ramadan. Ni bakal dia jadi apa? Tak yakin lah soal yang waktu ni wajib. Jadi apa? Orang yang menafikan murtad. Atas dasar apa orang tu boleh jadi murtad? Antaranya dia mengingkari apa? Yang fardu. Yes, yang fardu. Betul. Menafikan, meyakini yang fardu itu fardu. Yang mana? Yang maklum darurah.
Kan? Kita belajar kan? Hukum dia wajib usuli. Wajib usuli ni engkar je, kekal neraka. Apa? Dia jadi murtad. Jadi meyakini akan wajibnya apa? Wajibnya solat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji, wajib usuli. Melaksanakan dia, wajib furu'i. Kalau dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak zakat sekalipun, dia tak haji sekalipun, tapi dia kata, ni wajib. Jadi dia dah melaksanakan wajib usuli. Sebab apa? Dia yakin wajib. Tapi dia tak buat. Dia dah gagal pada wajib furu'i. Wajib furu'i ni kalau tak buat, dia diseksa mengikut apa yang dia tak buat. Tapi wajib usuli ni kalau tak buat, dia kekal neraka. Okey. Faham ni tidak? Faham Okey ke lah. tak? Saya kata faham. Tak adalah. Faham je juga. Tak kisah. Kalau suruh cerita balik, boleh. Tak gerti lah. Itulah yang cakap tu. Tak reti. Tapi boleh faham tak? Itu je penting. Faham tu juga. Faham. Kita nak cerita the different tu. The different. Perbezaan antara wajib usuli dengan wajib furu'i. Mengucap 2 kalimah syahadat, orang masuk Islam, wajib usuli. Dia tak mengucap, dia kekal neraka. Itu nama wajib usuli. Tapi orang lahir Islam, pada mazhab kita, tak wajib mengucap. Sebab apa? Dia lahir Islam. Tapi mempelajari kandungan ucapan 2 kalimah syahadat, memahami makna, meyakini apa yang dalam kalimah syahadat itu, walaupun dia lahir Islam, dia wajib usuli. Kalau dia tak yakin, dia tak belajar, dia boleh kekal neraka. Kalau tak belajar, tak faham, tak yakin. Okey. Perlahan-lahan fikir. Saya nampak ada beberapa muka tengah berkerut. Saya nampak ada beberapa muka tengah baca balik. And try to digest. Dan saya nampak ada beberapa muka tengah nguap. Sebab tak faham. Okey, sekarang kita kat mana? Tengah nguap tak faham ke? Lahir tengah berkerut ke? Baca balik tak erti? Okey, where are you now? So, payah sangat lah benda ni. Apa yang payah? Mudah. Kak Ros, tanya Kak Ros. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz nak tanya berkaitan dengan wajib usuli ni. Jika kita tak laksanakan, adakah ia boleh jatuh murtad? Ya. Ya. Yang Kak Ros faham itulah. Betul lah. Apa benda dengan sana ni? Kena cakap semayang tu wajib. Kena cakap zakat tu wajib. Walaupun dia tak boleh zakat, walaupun dia tak semayang. Maksudnya kena yakin dengan jazam Ustaz ya? Jazam lah. Maksudnya dia yakin dengan jazam yang hukum ni adalah wajib. Walaupun dia tak semayang. Terima kasih Sebab Ustaz. bila dia melaksanakan semayang ni, dia adalah wajib furu'i. Wajib furu'i kalau tak buat, dia berdosa besar. Tapi tidak jatuh pada murtad. Walaupun dia rukun Islam. Kenapa? Rukun Islam tidak bermakna rukun seperti makna rukun solat. Rukun Islam ini bermakna perkara yang besar dalam solat. Sebab tu ulama' kata tidak kafir orang yang meninggalkan sembahyang tetapi dosa sangat besar. Kenapa? Dia dikatakan perkara besar dalam agama. Agama Islam. Okey. Wah, boleh faham tak wah? Haji Yus tanya. Wah, salin sampai sini tak dengar. Mana wah? Oh, tak masuk Ni nama tak ada. Ustaz, Haji. saya nak tanya, macam mana pula dengan saya tak tahu sama ada hadis ataupun hadis sahih atau tidak berkaitan dengan mana-mana mereka lelaki yang tidak solat jemaat 3 kali berturut dengan sengaja maka murtadlah ia. Macam mana Ustaz? Tak, dia kan murtad. Hadis tu kan juga murtad. Hadis tu kata dia cap hati dia, tertutup hati dia. Kalau nak kata hadis, ada hadis kata orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, sesungguhnya dia telah kafir yang nyata. Ada hadis tu.
Tapi ulama telah menterjemah hadis tu. Dia hadis ni ada mansuh, ada sahih, ada dia punya cara yang pakar-pakar hadis ni. Dia mengatakan itu kufur tu maknanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Sedangkan Allah bagi dia nyawa, Allah bagi dia apa, dan Allah beri dia peluang untuk sembah dia. Dan Allah nak beri nikmat pada syurga, pada pahala. Tapi nikmat yang ada pada badan dia, pada diri dia, dia tak gunakan untuk taat kepada Allah. Itu namanya kufur nikmat. Bukan kufur pada akidah. Okey. Tapi kalau dia kata semayang tak wajib, sedangkan semayang ni maklum darurah. Apa maklum darurah? Commonly known. Commonly known. Commonly known within Muslim, dan kadang-kadang orang bukan Islam pun commonly known. Orang bukan Islam pun tahu semua itu wajib. Jadi atas benda-benda gini, kalau dia mengingkari akan wajibnya, itu yang dikatakan dia tidak melaksanakan wajib usuli, menyebabkan dia boleh jatuh murtad. Okey. Okey tak okey? Sepeningnya. Okey Ustaz, insyaAllah. Cuma kita nak jaga wajib usuli Ustaz, pada perkara-perkara rukun Islam dan rukun iman sahaja ataupun ada juga benda-benda lain yang macam kita faham benda tu. Dia wajib usuli ni dia ada berapa perkara lah. Satu dikatakan masuk Islam. Masuk Islam. Lagi satu dia kata apa? Tetap dalam Islam. Dia kata apa? Menjaga akan Islam. Jangan jadi murtad. Itu wajib usuli dia asas 3 lah. Asas 3. Jadi untuk kita jaga Islam ni, jangan jadi murtad, kita kena belajar Islam ni apa. Betul tak? Menjaga Islam ni termasuk menjaga iman. Jadi kita belajar. Jadi mempelajari tentang tauhid ni, hukum dia wajib usuli. Kenapa? Kalau tak yakin pada tauhid, dia boleh jadi kafir. Dia boleh mati kufur. Jadi, mengucap kalimah syahadat ni, pada orang yang tak Islam, hukum dia sunat. Pada orang kafir, hukum dia wajib usuli. Kenapa? Kalau dia kafir, dia tak mengucap tentang Islam. Maknanya dia kekal neraka. Tapi pada orang Islam dan orang kafir yang masuk Islam tadi, dia mempelajari, memahami, meyakini adalah wajib usuli. Maknanya orang Islam yang lahir, kalau tak yakin dengan kalimah syahadat ni, maknanya dia tak buat wajib usuli. Maknanya dia kalau dia mati, dia kufur. Walaupun dia lahir, dia perut orang Islam. Kenapa? Memahami, meyakini, mempelajari. Jadi nak faham, kena belajar. Jadi wajib diyakin. Nak yakin dan dapat yakin, dia mesti faham. Dan dapat faham, dia mesti belajar. Faham? Kita mesti semayang. Dan semayang kita mesti sah. Nak sah semayang, mesti belajar. Faham Jadi belajar tu jadi wajib. Kenapa? Sahkan semayang itu wajib. Macam kita belajar wuduk lah. Belajar wuduk kan. Sempadan. Tak langgar sempadan, ni sempadan. Sempadan wuduk ni. Tak langgar sempadan, tak atas, sempadan tak kena. Jadi melebihkan basuhan itu wajib. Dalam wuduk dipanggil wajib aradi. Had sempurna wuduk. Benda baru yang mendatang yang menyebabkan yang wajib itu terlaksana. Sama macam ni. Tapi hukum mempelajari kalimah syahadat ni, apa makna kalimah syahadat, Allah tu apa, tiada Tuhan, Tuhan ni apa, ni wajib usuli ya. Ramai orang tak faham. Ramai orang faham pada apa? Pada makna yang sangat terhad lah. Yang tidak cukup untuk dia qualified. Qualified mengatakan dikenal apa dia kalimah syahadat. Dia faham itulah. Tiada Tuhan yang disembah. Tanya budak-budak. Dan malangnya bukan budak-budak.
Orang tua pun tak faham. Tu pada saya lah. Banyak masjid surau lepas subuh, dia baca Quran. Itu bagus lah. Tapi pada saya, kalau 7 hari seminggu, baca Quran 2 hari cukup. 5 hari ni buka kitab tauhid baca. Baca terang, baca terang, baca terang. Kalau seminggu 5 hari, asyik cakap pasal usuli, contohlah ni, pasal Qur'i, 5 hari tu boleh faham Betul tak? Dalam masa 5 hari tu dah dapat sikit. Nanti minggu depan cakap benda lain, ulang balik. Qur'i, usuli, insyaAllah boleh mantap. Tapi kalau kita baca Quran, tauhid pun tak betul, bukan boleh baca Quran. Boleh baca Quran, 2 hari baca Quran lah. Jadi kita jadi macam mana-mana orang yang dah salah syllabus tau. Saya ada cakap ni pada orang masjid. Tapi tak terima lah, pulang lah. Kita salah syllabus tau. Usuli ni tak buat, masuk neraka tau. Kekal. Kenapa? Tak faham. Tak yakin. Jangan main-main. Dalam hadis kata apa? Akhir zaman nanti, ramai orang baca Quran tetapi tidak memahami hukum syariah. Dia ada dalam hadis tu. Dia kata apa? Ramai qura' tetapi tiada fuqara'. Dua gitulah. Ramai ahli Quran tetapi tak ramai yang faham hukum-hukum agama. Tauhid tak faham, fiqh tak faham, tasawuf tak faham. Boleh sayang. Walaupun setengah jam yang baca Quran kan. Baca Quran, baca makna. Baca Quran, baca makna. Baca Quran, baca makna. Itu yang bahaya tu. Makna tu kadang ayat mutasyabihat. Betul Kita baca Quran, seorang baca makna. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yang kekal hanyalah wajah Allah. Ini ngaji lepas subuh ni. Dan tidak dihuraikan tangan ni apa, muka ni apa, arat ni apa, gini, jisim apa, jirim apa. Akhirnya dia balik rumah takut, tangan Allah. Allah ada tangan dekat dalam rumah dia. Ni baca Quran ni. Tu bahaya terjemah ni. Bahaya kalau tak urai. Kecuali kalau ayat-ayatnya direct. Ayat-ayatnya mukamat ni. Allah itu maha pengampun. Itu pun kena urai. Macam mana cara Allah nak ampun? Taubat. Taubat macam mana? Itu semua ada uraian. Tadabbur ni maknanya memahami makna tau, bukan baca. Kalau kita baca, kita baca terjemah. Lepas tu kita kata yang penting tu, belajar pada kitab. Itu yang penting. Tidak besok salah faham, salah makna, salah begitu, salah begini. Jangan buat benda yang tak berapa tepat lah. Banyak surau begitu. Ustaz nak tanya. Lepas subuh tu buka kitab baca. Ustaz nak tanya. Sekarang ni kita lihat ramai orang yang beragama, dia mengaku Islam, dia yakin pada Islam, tapi semua tu berdasarkan dia punya conceptual understanding of Islam saja. Macam mana tu Ustaz? Ya, maknanya dia faham atas apa yang dia faham lah. Betul? Ya. Itu perkataan dia. Kalau dia faham konsep, dia yakin sebab dia faham konsep saja. Yang lain dia tak dalami. Ya. Mana tu? Dia kalau syarat sah dia tak lepas lah. Tengok apa dia faham lah. Tengok apa dia faham. Kalau dia faham Islam ni agama ni ajak kebaikan. Macam agama lain, habis. Ini bukan tak faham, ini murtad. Macam agama lain dia kata. Cuba kita tanya ni, agama ni apa? Agama lah kita. Agama ni benda baik lah. Tapi kalau orang kata agama Buddha, itu sama juga. Habis lah, bukan saja tak faham, dia murtad. Kenapa? Bila kata agama ni sama. Itu bukan agama. Buddha ni bukan agama. Hindu ni bukan agama. Kristian ni bukan agama. Dia adalah fahaman. Apa yang mereka faham. Bukan agama. Patutnya perkataan ni daripada kita kecil lagi, patutnya kita dilatih fahaman Buddha, fahaman Hindu, fahaman Kristian. Kan? Jangan kata agama Kristian.
Sebab apa? Di sisi Allah, agama Islam ni. Mereka tu fahaman ni. Apa yang mereka faham. Dan apa yang mereka faham ni tidak betul pula. Kalau daripada kecil kita dah diterap gitu kan. Agama Islam. Kalau Buddha jangan panggil agama, panggil fahaman. Macam kita katalah. Kalau Islam, orang yang berdakwah dia panggil apa? Da'i. Da'i. Pendakwah. Pendakwah. Tahu, da'i. Kalau orang Kristian, patutnya panggil apa? Pendakwah. Pendakwah. Dakyah. Pendakwah. Bukan Mubalik. pendakwah. Mubalik. Bukan pendakwah. Bukan membalik. Kalau Kristian tu biasa dia sebut mubalik kan? Bukan membalik. Membalik ni apa? Penipuan. Ya, membalik ni apa? Yang benar. Membalik ni penyampai. Balik. Sampai. Membalik. Penyampai. Dia menyampaikan sesuatu. Itu nama membalik. Kalau imam dia rosak mikrofon, orang tak dengar suara dia, Allahu Akbar. Mungkin jemaah ni ramai. Mungkin perempuan lagi jauh. Jadi sunatlah orang belakang dia ni menjadi mubalik. Dengan apa? Menyampaikan perkataan imam tadi, Allahu Akbar, dia kat belakang dia kuat. Allahu Akbar. Atau orang di luar solat. Orang ni dia jamak contohnya. Maghrib Isyak. Lepas tu dia datang tu, orang tengah sembahyang Isyak. Dia duduk tunggu. Tengok mic putus. Tengok perempuan ni tak dengar. Dan dia duduk belakang. Imam kata Allahu Akbar. Dia boleh jadi membalik. Allahu Akbar. Walaupun dia bukan dalam sembahyang. Tahu tak perkara ni? Walaupun dia bukan dalam sembahyang. Tahu? Walaupun dia bukan dalam solat. Dia boleh jadi membalik. Untuk apa? Sampaikan suara imam ni pada imam belakang. Itulah membalik. Membalik ni penyampai. Pasal yang lazim kita dengar mubalik Kristian. Itu silap. Kita disilapkan oleh bahasa. Dia bukan pendakwah Kristian. Dakwah ni maknanya ajak orang pada baik. Betul tak? Ajak orang bertaat. Itu bukan dakwah. Itu dakwah. Pendakwah. Kenapa? Dia ajak orang salah. Mengaku ni anak Tuhan, Nabi Isa. Itu kan salah tu. Dia bawa satu dakwah. Satu benda yang silap. Tapi kita tak dari kecil tak disebutkan bahasa ni tau. Tak disebutkan bahasa ni. Sebabkan kita telah menggunakan bahasa-bahasa yang silap lah. Bahasa-bahasa yang salah. Maksudnya dakwah. Bukan dakwah. Dakwah lain. Dakwah ni bawa kebenaran. Dan dakwah ini hanya boleh digunakan pada orang-orang Islam yang menyebarkan agama. Dia bukan sebarkan agama. Dakwah ni orang yang menyebarkan agama. Dan the only agama yang benar adalah Islam. Dan mereka ni, Kristian ni, Hindu ke Buddha ke, mereka bukan agama. Mereka adalah fahaman. Kita kecil-kecil. Betul tak? Kita kecil-kecil kata apa? Agama. Bukan agama. Dia fahaman. Fahaman. Dia Tauhid kata fahaman. Okey. Banyak yang tersilap. Okey. Ustaz, dia adalah macam yang hari tu ada kecaman pasal apa? Perayaan agama sedunia tu Ustaz. Mana ada agama selain Islam? Pasal tu hari ada ni kan yang apa daripada profesional lah Dr. Khalid Ras tu yang buat apa perayaan agama sedunia. Lepas tu kena ni lah, kena kecam jugalah. Ni masalah. Mula agama ni doa, lepas tu agama ni doa, lepas tu agama ni doa. Kan pelik tu. Kalau agama, saya turut takut sama ni. Kalau fahaman yang lain doa, ada pula orang Islam tu sama ada rasa harap, apa jadi? Walaupun dia tak kat tangan,
Walaupun dia tak buat macam mana orang bukan Islam buat macam ni, saya pun tak tahulah. Tapi dalam hati dia ada rasa harap. Ketika orang-orang pahaman Buddha atau Hindu berdoa untuk kesejahteraan, angkatlah COVID apa benda, dia mesti doa pada apa yang dikatakan Tuhan, betul tak? Dan Tuhan mereka bukan Allah. Dan orang yang datang ni, katalah contoh orang Islam yang datang, dia juga ada khusyuk masa tu. Apa jadi? Murtad. Murtad Besar pula. kita. Jauh nak buat timbuk. Murtad. Atau murtad. Atau murtad. Kita nak jaga hati sangat orang bukan Islam, kita memang tak boleh kacau dia orang. Sebab dia orang ni bukan menentang Islam. Tapi kita kena pegang satu benda, lakum dinukum waliyadin. Gitulah. Engkau agama engkau, aku agama aku. Kan dia ajar gitu. Dia kata nanti dia kecil hati. Sebenarnya dia yang kecil hati kita. Kenapa? Padahal Allah tu Tuhan dia. Dia kecil Tuhan lain. Dia je telah kecil hati kita. Cuma dalam agama dia tidak boleh disakiti. Kerana dia tidak menentang akan Islam. Gitulah. Dia buat macam-macam lah. Orang agama ni bukan mereka tak bersuara. Mereka bersuara. Tapi kadang-kadang bila tu lah, mungkin terhad suara dia. Tu saya tak tahulah. Sebab tu ulama-ulama dulu mereka takut nak memegang jawatan dalam pemerintah ni. Sebab mereka takut mereka tak boleh buat apa yang sepatutnya syariat tu buat. Itu je. Kalau boleh buat, bagus. Okey. Kalau belajar tauhid. Okey. Ni. Ni apa? Rukun. Ram. Ke. Nak memastikan kita melaksanakan. Nak memastikan kita melaksanakan dengan betul. Apa makna betul ni? Mengikut kaifiat. Ikut Menepati rukun solat. kaifiat tu. Rukun solat. Kaifiat. Lagi satu. Bila kata betul, maknanya Syarat sah. ini maknanya apa? Ini maknanya sah. Ini makna ikut kaifiat ni, hasil dia supaya sah. Dan apa dia kata betul? Solat itu di apa? Solat tu apa? Dia apa? Diterima. Terima. Betul. Ada sah, Allah tak terima. Tapi kalau Allah terima, mesti sah. Faham yang kata juga? Ini sah. Benda yang sah, tidak semesti apa saya tadi? Diterima. Diterima. Okay. Kalau other way round, bila solat itu diterima, kita kata apa? Bila solat itu diterima, semestinya
Mestinya sah. Mestinya sah. Tahu siapa tadi? Macam aku kenal kau tu. Saya Ustaz, saya. Bat, Ya Ustaz. sihat dah. Batuk lagi Ustaz. Oh. Demam tak ada dah, Alhamdulillah. Dah buka gelang belum? Belum lagi. Gelang tu boleh gadai oh, pergi pokong. Ambil emas. Dia tukar. 85 gram. Okey tu tak ada apa tu. Sikit-sikit je. Okey. InsyaAllah. Saya punya dah gadai Ustaz. Apa boleh? Saya punya dah gadai dah semalam. Oh, Ajidin. Oh, dah gadai dah. Tukar dengan apa? Santai. Itu nama dia perbendaharaan Ustaz. Ya. Alamak, baru ada. Tadi aku tak nampak pun. Baru Ustaz. Baru masuk, okey. Itu nama dia perbendaharaan. Semalam belajar kan? Kita ni anak mak kita meninggal. Jadi barang kemas ni bagi-bagi kita dapat lah barang kemas 100 gram. Kita tak pakai, lelaki boleh pakai barang kemas. Jadi bila benda yang barang kemas ini tak pakai, dipanggil perbendaharaan. Apa maksud perbendaharaan? Tak ada duit gadai. Sewa sana, tak ada duit gadai. Itu wajib zakat. Itu wajib zakat. Kerana dia menjadi perbendaharaan. Semalam belajar malam. Siapa dengar belajar lah, tak dengar tak belajar. Okey. Ni sah. Ijma. Ni. So, kaifiat ni, dia ada berapa perkara? Ada satu. Rukun, syarat syah, pembatal. Bat sejak kena COVID makin pandai pula Bat. Bukan sejak kena COVID Ustaz. Sejak kena mimpi kena panggil. Ngeri juga mimpi tu. Ngeri. Dia baca ngeri juga mimpi tu. Nampak tak muka orang tu Bat? Muka orang tu macam mana? Tak nampak Ustaz. Nampak Kalau orang tu dia pakai kopiah, dia ada bawa buku pendaftaran nikah, okey juga Bat mimpi tu kan? Itu tak telefon Ustaz tu. Kalau tu tak WhatsApp senyum seorang je lah. Saya ada mimpi lagi, nanti saya cerita dengan Abang lah. Saya mimpi lagi best tu. Nanti saya cerita Abang lah. Nanti saya WhatsApp Abang. Okey. 3. Ini terima ni mana apa? Solat itu Qabul. Tidak Qabul tu terima. Ini 3 ni nama dia kaifiat. Ni 3 ni nama kaifiat. Syarat Qabul ni ada berapa? Ada 5. Ini aku buka ke? 5. Ada dah belajar kan? Lupa Ustaz. Ada 5. Lupa 5. Ni, apa ni? Hudurul qalbi. Bukan. Apa kan? Apa? Ikhlas. Allahu Akbar. Dah marah. Okey. Khusyuk. FYU. Khusyuk. At-tafahum. Ada
solat. Tak faham. Itu tak faham tu cara khusyuk solat. Oh, okay. Ikhlas. Don't get yourself confused. Don't get yourself confused. Okay. Lagi apa? Khusyuk solat ikhlas berniat. Lagi? Hadir pada hati. 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 Ni nombor 4. Apa? Sembah Allah dengan merasakan sifat kehambaan. Dengan rasa kita bersifat kehambaan. Kita ni kena rasa kehambaan. Orang yang menyembah ni. Lepas tu Allah bersifat ketuhanan. Merasakan Allah itu bersifat ketuhanan. Ni nombor 5. Kopi je ni cuma ulang kaji ni. Terlanjur kita cakap rukun Islam itu solat. Ni rasa Allah. Ni Allah pula dari kita. Ni Allah. Ketuhanan. Ini ada dalam kitab apa ni? Kifayatul Muhtadi. Ni mesti belajar Kifayatul Muhtadi dulu. Hadir pada hati, ikhlas pada niat, khusyuk pada solat. Ni syarat qabul solat. Kita dah baca dulu ni. Masa malam-malam masa COVID kecoh lah. Ada Ustaz, saya terkonfus dengan yang apa? Sempurna tu, syarat sempurna solat tu. Oh, sempurna tu 42. Itulah tadi terkonfus dengan yang itu. 42. Dia sempurna solat ni dia ada berapa? Pada asalnya kiraan tu ada berapa? Ada berapa? 16 lah. 8 campur 8. 8 kali 3. Bukan 8 kali 3. 6 kali 3. 6 kali 3. Jadi 80 campur 8, 36. Sebelum solat ada 8. 8 pecah 3. Jadi Allah. Dia ada 46 kan? 42 Ustaz. 42. Ayat 42. 36. 18. 18 ni bagi 2. 6. 6 kali 3. 6 kali 3, 18, 36. Campur 6 lepas solat. Tu kena hafal tu. 42. 40 perkara. Tu syarat sempurna solat. Itu dalam mengaji dalam kitab Mu'minun Musolli. Ni lain. Ni dikatakan syarat Allah terima sembahyang. Yang baca kat tadi, huzuru qalbi, at-ta'zim, at-tafahum, al-haibah, al-haya, ar-raja. Tafahum. Itu apa? Khusyuk. Syarat khusyuk. Itu kaifiat khusyuk. Itu kaifiat khusyuk. Kaedah khusyuk. 6 perkara kan. Huzuru qalbi. Apa? Hadir pada hati. Betul? Huzuru qalbi. Hadir pada hati. Al-haibah. Merasa gerun. Okay? Ar-raja. Merasa harap. At-ta'azim. Al-haya. Merasa malu. At-ta'azim. Merasa agung. Lepas tu? At-tafahum. Faham pada bacaan dan pada solat. Itu 6. Itu kaedah khusyuk solat yang diajar oleh Imam Ghazali. Dalam internet pun ada dalam benda ni. Popular lah orang baca. Okey. Ni. Jadi betul ni. Ni ada betul ni. Perkataan ni. Kena laksanakan dengan betul. Ikut kaifiat. Ikut kaifiat. Jadi nak ikut kaifiat ni, mana nak tahu ni syarat sah pembatal apa benda ni. Ini nak kena jadi apa pun nak tahu. Ni hendaklah engkau ini
Dan ini untuk engkau mengetahui akan ini dan ini, hendaklah engkau meletakkan dirimu sebagai apa? Musolli. Kan, Murid. semayang. Murid. Oh, Penuntut lim. ilmu. Bukan tio, to. Apa? TH je. TH. Hendaklah engkau meletakkan diri kau sebagai tolib. Tolib apa? Abu Talib. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang macam mana? Yang ada pada diri kau satu sifat, nama dia apa? Ni sama ni. Tolib yang memiliki sifat yang nama dia apa buat? Oh, apa ya? Pas button cepat, pas button. Kat Sabah. Ada, Abang Alim ada. Kat Sabah kot. Apa kat Sabah? Apa jawapan dia? Rendah diri ke Ustaz? Kan. Kan Murid. Muridan. Murid. Berkendak. Itu jadi penuntut ilmunya berkendak. Berkendak apa? Makan durian. Berkendak apa? Ilmu. Durian nombor 2. Berkendak pada ilmu. Kalau tak ada kendak pada ilmu, dia jadi murid yang tidak sungguh-sungguh. Itu yang ulama kata engkau mesti menjadi tolib yang murid. Tu anak murid tu itulah perkataan dia. Kita kata anak murid. Itulah dia, itu perkataan dia namanya. Murid apa? Berkendaklah dia kepada meletakkan diri sebagai tolib. Tadi kita nak check ni, kita tolib ke tak tolib? Mesti rasa lapar. Mesti ada kendak. Rasa lapar nak tamak, nak pelahap. Tu pelahap. Pelahap dengan ilmu, pelahap. Makan tak payah pelahap. Tapi ilmu mesti pelahap, ni tamak. Kenapa? Supaya dia qualified. Dia qualified untuk jadi murid. Jadi Tolib ni lah perkataan talabal ilmi faridah ala fi kulli muslimin wal muslimat. Apa maksud dia? Talabul ilmi faridatun ala fi kulli muslimin wal muslimat. Apa maksud hadis surat? Tak tahu Ustaz, tak tahu. Sebelah ilmu dari riwayat hingga kajian bahas. Kan. Adalah wajib. Wajib bagi muslimin lelaki dan perempuan. Tu maksud dia. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Kenapa wajib? Sebab nak mengesahkan amal itu wajib. Mengesahkan tauhid itu wajib. Mengesahkan amal itu, mengesahkan tauhid itu wajib. Wajib apa? Wajib apa? Wajib usuli. Kenapa wajib usuli? Kalau tak sah tauhid jadi apa? Kufur. Kekal dia dalam neraka. Tauhid tak sah. Salah tauhid. Tak belajar tauhid. Dia kata Allah kat langit. Allahu Akbar. Allah kat langit. Belajar tauhid. Tak belajar arat. Tak belajar jisim. Tak belajar zat. Tak belajar jirim. Tak belajar esa. Tak belajar wadaniyah. Tak belajar af'al. Tak belajar zat. Tak belajar sifat. Tak belajar asar. Tu. Kalau dia tak belajar semayang, dia sebenarnya tak sah. Melaksanakan semayang itu, hukum dia wajib apa?
Wajib furu'i Wajib zat. fur'i. Wajib fur'i. Okey. Mengatakan semayang itu wajib. Wajib apa? Wajib usuli. Tu wajib usuli. Tu beza dia. Tu beza dia. Mengucap 2 kalimah syahadat. Wajib apa? Wajib usuli. Usuli bagi Bagi orang yang baru nak masuk Islam. pada Bagi orang nak dah masuk Islam, Islam. dah masuk Islam, sunat je dia ucap. Sunat. Okey. Tapi yakin pada kalimah-kalimah tu, memahami kalimah tu, meyakini kalimah tu, mempelajari kalimah tu. Itu wajib apa? Wajib usuli. Itu wajib usuli. Usuli. Itu nama dia wajib usuli. Okey. Boleh faham tak? InsyaAllah. Ni. Ni. Jadi dari solat inilah, daripada solat inilah telah diberikan akan panduan pada ilmu dia yang kita dah belajar banyak kali, yang kita dah ulang beberapa kali. Apa ilmu dia? Yang pertama kena belajar apa? Yang kedua kena belajar apa? Yang ketiga belajar apa? Yang keempat kena belajar apa? Yang pertama belajar apa solat ni? Apa? The first thing. First thing first. Apa dia? Syarat wajib. Definasi. Definasi solat. Definasi. Definasi. Itu belajar apa? Ya. Kun. Solat. Kun. Belajar apa? Syarat. Syarat. Lepas tu belajar apa? Pembatal. Pembatal. Belajar apa? Sunat. 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 Tu belajar apa? Makro. 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 Ni kita buat apa? Jawab apa ni? 2. 2 je. Sikitnya. Syarat wajib. Syarat sah. Syarat sah. 2. Syarat Kabul. atas rukun. Guna. Syarat atas rukun. Ada berapa tu? 5. 5. Syarat wajib. Syarat wajib solat. Dah 8.30 ni. Mana masing-masing tak datang? Ada orang dalam? Tak ada orang. Yang perempuan ni dulu. Tak ada kan aku balik ya. Syarat atas Rukun. Syarat Sempurna. Syarat sempurna solat. sempurna. Ni syarat Kabul. kabul. Okay. Again. And again. And again. Ni ada berapa? 6 perkara. 6. Ni semua ni kena dalam kepala ni. Ni ada berapa? 8. 8. Ni berapa buat? 102. 1-0. Apa? Ya kan? Saya sempurna berapa?
42. Tak apa Dua. dua. Betul 42. 42. Abang Lim, ni berapa? 5. Ni Abang Lim, berapa ni? Ada Ustaz, ada. Jumlah. Jumlah. Satu. Betul. Betul tak? Itu 63. Yang 5, yang 3. Satu berapa jumlah? Berapa jumlah? 163 Ustaz. Yang 3 kan? Okey. 3. Ni. Itu 3. Berat. Ni berapa? Ni berapa ni? 31. Berapa? 32, 21, 32. 32 lah. 21. Tengoklah buku tu, buku merah tu. Sunat berapa? 17. Sunat berapa ada buku tu? 12? 17. 17. Matal berapa? 21. 21. Okey. Lagi sekali. Campur sekali bawah. Campur sekali. Berapa? 232. Cakap orang datang ni. 245. Sekali, campur sekali. 2 jawapan dapat tu. Campur sekali. Campur 13 atas. 13. Campur kat atas sekali, 13. 245. 1, campur 13, campur 6, campur 8, campur 22, campur 42, campur 5, campur 1, 17. 245. 245 Ustaz. Okey, betul ni. Okey. 245. Okey, kalau dua orang campur betul tu. Jumlah. Okay, what you call this? Kaifiat solat. Last sekali. Bukan kaifiat. Kaifiat ni. Kaifiat 3 ni. 1, Hakikat solat. 2, 3. Hakikat solat. Mana nama hakikat solat? Ini hakikat solat. Di sini lah terbenanya keseluruhan hakikat solat. Pada 245 perkara. Kena hafal ya Ustaz. Tak hafal mana dapat. Nak hafal. Kenapa saya bagi nombor ni? Saya nak beritahu apa? Saya beritahu apa? Apa sebenarnya saya nak beritahu? Assalamualaikum. Banyaknya kita tak tahu. Suara tak ada lah Ustaz, tak dengar. Suara tak dengar. Dah nak habis dah. Tak dengar tak apa. Okey, cukuplah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syari'i anbiya wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Okey, saya masuk dalam. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.